pergolakan politik PKR, cabaran Baharu Rafizi dan Nik Nazmi, serta masa depan kerajaan perpaduan politik Malaysia. Sekali lagi, memasuki fasa yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian apabila nama dua tokoh penting dalam Parti Keadilan Rakyat PKR, yaitu Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad, menjadi tumpuan utama dalam perdebatan politik negara. Pelbagai dakwaan, tuduhan, dan spekulasi mula berlegar selepas kedua tokoh ini dikaitkan dengan Parti Bersama Malaysia, sebuah gerakan politik baharu yang dikatakan bakal membawa perubahan besar kepada lanskap politik tanah air. Isu ini menjadi lebih panas apabila timbul dakwaan bahwa mereka mungkin berdepan tindakan andang-andang melibatkan bon pilihan raya bernilai 10 juta ringgit. Persoalan yang mula bermain dalam fikiran rakyat ialah, sama ada tindakan tersebut boleh menyebabkan mereka diisytiharkan muflis dan akhirnya hilang kelayakan untuk bertanding dalam pilihan raya pada masa hadapan. Dalam suasana politik yang semakin tegang, pelbagai pihak mula memberikan pandangan masing-masing. Sama ada untuk mempertahankan PKR ataupun menyokong langkah politik Rafizi dan Nik Nazmi. Menurut kenyataan yang dikaitkan dengan Setiausaha Agung PKR, Fuziah Saleh, terdapat bukti baharu yang didakwa menunjukkan bahwa Rafizi dan Nik Nazmi sebenarnya telah menyertai Parti Bersama Malaysia lebih awal daripada pengumuman rasmi yang dibuat kepada rakyat. Dakwaan ini dikatakan berdasarkan cap masa tertentu yang menunjukkan nama mereka sudah berada dalam struktur kepimpinan parti tersebut sejak 17 Mei lalu. Sekiranya dakwaan ini benar, maka timbul persoalan besar mengenai kemungkinan berlaku pelanggaran terhadap Akta Anti Lompat Parti dan juga perjanjian politik yang pernah dimeterai bersama PKR dalam konteks politik Malaysia. Hari ini, isu lompat parti bukan lagi perkara kecil. Ia merupakan isu yang sangat sensitif kerana rakyat semakin muak dengan budaya politik yang dilihat tidak menghormati mandat pengundi. Akta Anti Lompat Parti diwujudkan untuk memastikan kestabilan politik dan menghalang ahli parlimen daripada sesuka hati meninggalkan parti selepas menang atas tiket tertentu. Oleh sebab itu, sekiranya benar terdapat bukti bahwa Rafizi dan Nik Nazmi telah membuat keputusan politik sebelum meletakkan jawatan ataupun sebelum keluar secara rasmi daripada PKR, maka tindakan andang-andang mungkin boleh dipertimbangkan oleh parti tersebut. Namun begitu, dari sudut undang-undang, perkara ini bukanlah mudah untuk dibuktikan. Dalam sistem demokrasi, seseorang individu masih mempunyai hak kebebasan berpersatuan dan hak untuk membuat keputusan politik sendiri. Apa yang menjadi persoalan utama ialah sama ada mereka benar-benar melanggar syarat tertentu dalam bon pilihan raya ataupun melanggar peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan status keahlian parti. Bon politik bernilai 10 juta ringgit yang disebat-sebat dalam perdebatan ini sebenarnya menjadi antara faktor paling menarik perhatian rakyat. Nilai yang begitu besar menyebabkan ramai tertoniatannya sama ada jumlah tersebut benar-benar boleh dikuatkuasakan di mahkamah. Dalam sejarah politik Malaysia, terdapat beberapa kes melibatkan bon politik dan perjanjian parti. Namun kebanyakannya memerlukan proses perundangan yang panjang sebelum sesuatu keputusan dapat dibuat. Sekiranya mahkamah memutuskan bahwa Rafizi dan Nik Nazmi perlu membayar jumlah tersebut, maka implikasinya sangat besar. Jika seseorang gagal membayar jumlah saman yang besar sehingga diisytiharkan muflis, maka individu tersebut boleh hilang kelayakan untuk bertanding dalam pilihan raya. Mengikut Undang-Undang Pilihan Raya Malaysia, inilah yang menyebabkan isu ini menjadi sangat sensitif dan penting
untuk diperhatikan. Walau bagaimanapun, masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan bahwa kedua tokoh tersebut benar-benar akan muflis ataupun hilang kelayakan politik. Banyak faktor perlu dipertimbangkan, termasuk kekuatan bukti, tafsiran, undang-undang, serta keputusan mahkamah sekiranya case ini benar-benar dibawa ke proses perundangan. Dalam masa yang sama, perkembangan ini turut memperlihatkan bahwa pergolakan dalaman PKR masih belum selesai, walaupun parti itu berada dalam kerajaan persekutuan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, hubungan antara Kem yang menyokong Anwar Ibrahim dan kumpulan yang rapat dengan Rafizi sering menjadi perhatian pemerhati politik. Rafizi Ramli sejak dahulu dikenali sebagai antara tokoh reformasi yang memiliki pengaruh besar dalam kalangan penyokong akar umbi PKR. Beliau juga dianggap sebagai individu yang berjaya membawa pendekatan politik modern melalui penggunaan data, strategi komunikasi digital, dan kampanye yang agresif. Oleh sebab itu, apabila beliau dilihat semakin menjauh daripada kepimpinan utama parti, ramai mula melihat keadaan ini sebagai petanda wujudnya krisis dalaman yang lebih serius. Kemunculan Parti Bersama Malaysia pula mula dianggap sebagai cabaran baharu kepada PKR dan juga Pakatan Harapan. Walaupun parti tersebut masih baharu, kehadiran tokoh-tokoh besar boleh memberikan kesan besar kepada pola sokongan rakyat, terutama dalam kalangan pengundi, bandar, dan kelas pertengahan. Pemerhati politik melihat kemungkinan berlakunya penghijrahan lebih ramai ahli parlimen atau pemimpin PKR ke parti baharu tersebut sebagai sesuatu yang tidak boleh dipandang ringan. Jika perkara itu berlaku, maka ia boleh melemahkan kekuatan PKR menjelang pilihan raya umum ke-16. Dalam politik, persepsi memainkan peranan yang sangat penting. Apabila rakyat melihat ramai pemimpin mula meninggalkan parti, maka keyakinan terhadap kestabilan dan masa depan parti tersebut juga boleh terjejas. Sebab itu PKR kini berada dalam situasi yang agak sukar, kerana mereka perlu mempertahankan kestabilan dalaman sambil memastikan kerajaan perpaduan terus kekal stabil. Di pihak lawan pula, parti-parti seperti UMNO dan Perikatan Nasional tentunya melihat perkembangan ini sebagai peluang politik yang besar. Tidak menghairankan apabila beberapa pemimpin UMNO mula memberikan kenyataan sinis terhadap keadaan yang berlaku dalam PKR. Antara yang paling lantang ialah Puad Zarkasi yang secara terbuka menyatakan bahwa PKR mungkin menjadi the loser sekiranya lebih ramai ahli parlimen mengikut jejak Rafizi. Kenyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa lawan politik sedang memerhati dengan rapat setiap perkembangan dalam PKR. Walaupun begitu, penyokong PKR juga mempunyai hujah mereka sendiri. Mereka melihat bahwa setiap parti politik pasti akan melalui fasa perpecahan dan konflik dalaman. Bahkan parti-parti lain seperti UMNO, Bersatu, dan PAS juga pernah mengalami pergolakan yang besar sebelum ini. Hakikatnya, politik Malaysia hari ini sangat dinamik. Kesetiaan politik boleh berubah dengan cepat, bergantung kepada keadaan semasa. Apa yang penting bagi rakyat ialah kestabilan ekonomi, peluang pekerjaan, dan kemampuan kerajaan menangani kos sara hidup dalam masa yang sama. Isu hubungan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional juga mula kembali menjadi topik hangat. Kenyataan ahli parlimen Pulai, Suhaizan Kayat, yang memberi bayangan bahwa Pakatan Harapan mungkin bertanding solo sekiranya Barisan Nasional terus menolak semangat kerjasama politik, menunjukkan bahwa hubungan dalam kerajaan perpaduan juga tidak semestinya sentiasa harmoni. Kerajaan perpaduan dibentuk atas dasar kestabilan selepas pilihan raya umum ke-15, menghasilkan keputusan tergantung. Namun, selepas beberapa tahun, mula kelihatan bahwa terdapat perbezaan pandangan yang semakin ketara antara parti-parti dalam gabungan tersebut. Pakatan Harapan melihat kerjasama politik sebagai langkah penting untuk memastikan kestabilan negara, manakala sebahagian pemimpin Barisan Nasional pula mahu mempertahankan identiti
dan kekuatan sendiri tanpa terlalu bergantung kepada PH. Di Johor misalnya, isu pembahagian kerusi menjadi antara punca utama ketegangan. Pakatan Harapan dikatakan mahu rundingan kerusi dilakukan bagi mengelakkan pertembungan sesama sendiri. Tetapi Barisan Nasional dilihat lebih cenderung untuk bertanding secara solo. Sekiranya hubungan antara PH dan BN semakin retak, maka politik negara boleh memasuki satu lagi fase ketidakstabilan menjelang PRU 16. Dalam keadaan ekonomi global yang masih tidak menentu, rakyat tentunya tidak mahu melihat negara kembali mengalami krisis politik berpanjangan seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Apa yang berlaku hari ini sebenarnya memperlihatkan bahwa politik Malaysia sedang mengalami proses perubahan besar. Parti-parti tradisional tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kekuatan lama. Rakyat kini lebih kritikal dan lebih berani membuat penilaian berdasarkan prestasi serta integriti pemimpin. Kemunculan parti baharu seperti Parti Bersama Malaysia menunjukkan bahwa masih wujud ruang untuk kuasa politik alternatif berkembang. Namun, cabaran terbesar bagi mana-mana parti baharu ialah membina kekuatan akar umbi dan mengekalkan momentum sokongan rakyat dalam jangka panjang. Rafizi Ramli sendiri kini berdepan cabaran paling besar dalam karier politiknya. Jika beliau berjaya membina parti baharu yang benar-benar mendapat sokongan rakyat, maka beliau boleh muncul sebagai tokoh politik yang lebih kuat pada masa hadapan. Namun jika gagal, maka langkah meninggalkan PKR mungkin akan dianggap sebagai kesilapan politik yang besar. Begitu juga dengan Nik Nazmi, yang selama ini dikenali sebagai pemimpin muda progresif dalam PKR masa depan politik. Beliau kini sangat bergantung kepada sejauh mana rakyat menerima naratif perjuangan baharu yang kubah dibawa oleh kumpulan mereka. Bagi Anwar Ibrahim pula, cabaran utama ialah memastikan kerajaan perpaduan terus stabil sambil mengurus konflik dalaman dalam PKR sebagai Perdana Menteri. Beliau perlu memastikan pertelingkahan politik tidak menjejaskan pentadbiran negara dan keyakinan pelabur. Rakyat sebenarnya semakin penat dengan drama politik yang tidak berkesudahan. Mereka mahu melihat pemimpin memberi tumpuan kepada isu sebenar seperti ekonomi, pendidikan, peluang pekerjaan, dan kesejahteraan hidup. Namun dalam dunia politik, perebutan kuasa dan pengaruh sememangnya sukar dielakkan. Selagi wujud persaingan untuk menentukan masa depan kepimpinan negara, selagi itulah konflik dalaman akan terus berlaku. Apa yang penting ialah bagaimana semua pihak mengurus perbezaan tersebut secara matang dan berlandaskan prinsip demokrasi. Jika setiap konflik hanya diselesaikan melalui serangan pribadi dan tindakan balas politik, maka rakyat akhirnya akan hilang keyakinan terhadap keseluruhan sistem politik negara. Kesimpulannya, perkembangan melibatkan Rafizi Ramli, Nik Nazmi, PKR, Parti Bersama Malaysia, serta hubungan antara PH dan BN bakal menjadi antara faktor paling penting yang menentukan hala tuju politik Malaysia menjelang PRU 16. Sama ada isu 10 juta ringgit banner-banner akan membawa kepada tindakan muflis ataupun sekadar menjadi tekanan politik. Semuanya masih bergantung kepada proses andang-endang dan perkembangan semasa. Yang pasti, politik Malaysia kini sedang memasuki era baharu yang lebih mencabar dan penuh ketidaktentuan. Dalam keadaan ini, kebijaksanaan pemimpin serta kematangan rakyat akan menjadi faktor paling penting dalam menentukan masa depan negara. Isu UEC kembali membara dan